Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton sekalian. Pertamanya saya ingin menyampaikan penghargaan daripada pihak Urustia kepada anda semua kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk menjayakan program Sembang Sihat pada kali ini. Saya ialah Dr. Siti Norbayah binti Yusof dari Jabatan Registri Kanser Kebangsaan Institut Kanser Negara, dan pada hari ini saya dipertanggungjawabkan untuk bersembang dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang statistik kanser kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi berada di dalam bulan September, dan apabila menyebut tentang bulan September, kita baru sahaja selesai menyambut Hari Satu Malaysia iaitu pada 16 September yang lalu. Tapi tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa bulan ini juga adalah bulan kesedaran kanser kanak-kanak sedunia. Sebagaimana kanser yang berlaku dalam kalangan orang dewasa, kanser juga memberi impak atau kesan negatif yang sangat besar kepada pesakit kanser dari golongan kanak-kanak dan keluarga mereka. Kesan ini boleh dikatakan daripada aspek kesihatan fizikal, kesihatan mental, malahan menyebabkan isu ekonomi kepada keluarga pesakit kanser. Sebelum kita bercerita panjang berkenaan dengan kanser kanak-kanak, kita perlu faham bahawa ia memberi maksud kepada kanser yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang berumur daripada lahir sehinggalah 14 tahun. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun selepas ini saya akan sebut sebagai WHO, World Health Organization, di seluruh dunia pada setiap tahun dianggarkan kira-kira 400,000 kanak-kanak akan didiagnosa dengan kanser. Dalam kata lain, setiap 3 minit seorang kanak-kanak di dunia akan didiagnosa dengan kanser. Perkara ini memang sangat membimbangkan, terutamanya kajian juga menunjukkan bahawa lebih separuh daripada kanser yang berlaku ini, atau lebih spesifik lagi, 54% berlaku kepada kanak-kanak yang menjadi penduduk di Asia. Menurut WHO juga, 80% daripada kanak-kanak dengan kanser yang tinggal di negara berpendapatan tinggi mempunyai peluang hidup ataupun peluang untuk kelangsungan hidup lebih daripada 5 tahun. Berbanding dengan hanya 15 ke 45% sahaja kanak-kanak dengan kanser yang tinggal di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Fakta ini kelihatan seperti berlaku ketidakadilan, tapi fakta ini juga menunjukkan bahawa sebenarnya kebanyakan kematian yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang mengidap kanser sebenarnya boleh dielakkan. Dianggarkan 70% daripada kes kanser yang berlaku sekiranya dikesan di peringkat awal dan mendapat rawatan yang sewajarnya boleh memberi kelangsungan hidup yang sangat baik kepada pesakit kanser, terutama dalam kalangan kanak-kanak ini. 44% daripada kes kanser yang dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak melibatkan pengesanan kes berlaku di hujung-hujung hayat mereka. Pada tahun 2020, ini melibatkan 181,000 kanak-kanak di seluruh dunia. Memang fakta ini sangat menyedihkan. Sedar atas masalah ini, isu ini, WHO melancarkan pada September 2018 satu inisiatif global untuk menangani masalah kanser dalam kalangan kanak-kanak. Inisiatif ini bertujuan untuk
menggembling kerjasama dari pelbagai pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup yang lebih baik kepada lebih sejuta kanak-kanak di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup kita bersembang tentang beban kanser kanak-kanak di dunia. Mari kita lihat bagaimana beban kanser kanak-kanak di Malaysia. Sempena bulan September, bulan kesedaran kanser kanak-kanak sedunia, Jabatan Registri Kanser Kebangsaan di Institut Kanser Negara telah menerbitkan satu laporan berkaitan beban kanser kanak-kanak di Malaysia dengan menganalisa data 10 tahun untuk tempoh 10 tahun dari 2007 hingga 2016. Laporan ini menunjukkan perbezaan di antara tempoh 5 tahun yang pertama iaitu 2007 hingga 2011 dengan tempoh 5 tahun yang kedua iaitu 2012 hingga 2016. Apabila dilihat daripada analisa laporan ini, kejadian kanser dalam kalangan kanak-kanak dan remaja sebenarnya agak jarang berlaku. Daripada jumlah kes kanser yang berlaku di seluruh Malaysia untuk 10 tahun itu, hanya 2.6 hingga 2.7 sahaja melibatkan kanak-kanak yang berusia 0 hingga 14 tahun. Sementara 1.1 hingga 1.2% pula melibatkan remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Apabila dilihat dari segi jumlah, terdapat peningkatan sebanyak 5.2% dari jumlah keseluruhan, dari jumlah bilangan kes kanser yang dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja dalam tempoh 2012 hingga 2016 berbanding dengan 2007 ke 2011. Kalau kita lihat dari segi kadar insiden juga menunjukkan peningkatan bagi ataupun dalam kalangan kanak-kanak yang kanak-kanak dan remaja lelaki, kadar insiden menunjukkan peningkatan dari 3.49 hingga 3.81 untuk setiap 100,000 populasi kanak-kanak lelaki dan remaja lelaki. Dan apabila dilihat dalam kalangan kanak-kanak dan remaja perempuan, peningkatan kadar insiden adalah dari 2.98 ke 3.07 untuk setiap 100,000. Kalau kita pecahkan kepada kumpulan umur yang lebih kecil, kanak-kanak lelaki yang berusia 0.4% mempunyai kadar insiden yang paling yang berumur 0 hingga 4 tahun mempunyai kadar insiden yang paling tinggi dan diikuti dengan kanak-kanak perempuan dalam lingkungan umur 0 hingga 4 tahun. Kadar insiden ini jelas nampak lebih tinggi berbanding kadar insiden yang berlaku dalam kalangan remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Dan sekiranya kita lihat khas untuk tahun tempoh 2012 hingga 2016, kadar insiden yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak lelaki sentiasa lebih tinggi daripada kadar insiden yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak perempuan. Apakah kanser yang paling kerap dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak? Seperti mana dalam yang berlaku di dunia, peringkat dunia, kanser yang kerap dilaporkan, yang utama dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia adalah leukemia, limfoma dan kanser yang melibatkan otak dan saraf tunjang. Perkara ini dilihat sama di antara pihak jantina lelaki dan jantina perempuan
melainkan sedikit perbezaan pada tahun 2012 dan 2016 di mana kanser yang utama dalam kalangan kanak-kanak perempuan adalah limfoma, diikuti dengan kanser otak dan saraf tunjang dan kanser yang melibatkan sel jerma dan gonad. Sekiranya kita lihat dari segi kaum, kanak-kanak berumur 0 hingga 14 tahun dari kaum Melayu, sama ada lelaki dan perempuan, mempunyai kadar insiden yang paling tinggi, diikuti dengan kaum Cina dan India. Tuan-tuan dan puan-puan boleh meneliti dengan lebih lanjut berkenaan dengan statistik beban kanser kanak-kanak di Malaysia dengan mendapatkan laporan tersebut dari laman web, laman sesawang Institut Kanser Negara di bahagian penerbitan. Ada juga terdapat laporan-laporan dari jabatan lain yang menunjukkan beban kanser dalam kalangan kanak-kanak di Malaysia. Satunya adalah laporan statistik berkenaan dengan sebab kematian yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, iaitu menggunakan data 2019. Pada laporan tersebut, bagi kanak-kanak yang berusia 0 hingga 5 tahun, sebab kematian yang utama yang keenam adalah leukemia. Sementara, bagi kanak-kanak yang berusia 0 hingga 14 tahun, sebab yang keempat adalah leukemia, sebab kematian yang keenam adalah kanser yang melibatkan otak dan saraf tunjang, dan sebab yang ke-10 adalah non-Hodgkin lymphoma. Apakah yang menyebabkan kejadian kanser berlaku dalam kalangan kanak-kanak? Walaupun banyak kajian telah dilakukan, namun Pertubuhan Kesihatan Sedunia sendiri mengakui bahawa ia tidaklah mudah untuk mengaitkan cara hidup ataupun pendedahan dalam alam sekitar dengan kanser kanak-kanak. Ini tidak sama seperti bagaimana yang kita lihat untuk kejadian kanser dalam kalangan dewasa yang berkait rapat dengan cara hidup, sama ada merokok, tidak aktif secara fizikal, diet yang tidak sihat, dan juga ada toksik-toksik di persekitaran. Disebabkan sebab yang ataupun punca yang kurang jelas, ada yang mengatakan bahawa yang mungkin berkait rapat dengan genetik. Tapi sebenarnya hanya 5 hingga 10% sahaja kes kanser yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak mempunyai hubungan dengan masalah genetik yang turun-temurun daripada ibu bapa kepada anak. Dikatakan berkemungkinan untuk kes-kes kanser yang lain berlaku apabila terdapat perubahan dalam sel ataupun DNA sel yang berlaku secara rawak, yang menyebabkan sel mengalami pertumbuhan yang tidak terkawal dan seterusnya menghasilkan kanser. Dan mungkin perubahan-perubahan yang berlaku ini adalah pendedahan kepada kanak-kanak semasa mereka masih dalam kandungan ataupun di peringkat awal umur mereka. Suka saya untuk mengulangi fakta bahawa 70% daripada kejadian kanser kanak-kanak yang berlaku sebenarnya mempunyai peluang kelangsungan hidup yang baik sekiranya mereka didiagnosa di peringkat awal dan mendapat rawatan yang sewajarnya. Dari kajian yang melihat kepada punca-punca kematian yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak di negara yang berpendapatan rendah dan sederhana,
Antara sebab-sebab utamanya adalah kerana satu, lambat diagnosis, kedua, salah diagnosis, ketiga, lambat untuk mendapat ataupun tiada akses untuk mendapatkan penjagaan kesihatan atau rawatan yang sewajarnya, dan keempat, kanak-kanak tersebut tidak dapat menyempurnakan atau menamatkan rawatan dengan sempurna. Kemungkinan besar ini adalah disebabkan oleh gejala yang menunjuk kepada kanser kanak-kanak yang tidak spesifik. Antara gejala-gejala yang boleh menunjukkan bahawa kepada kanser kanak-kanak adalah benjolan ataupun kebengkakan yang tidak yang luar biasa, pucat ataupun kelesuan yang tiada sebab yang munasabah, mudah berdarah ataupun lebam-lebam, sakit yang berpanjangan di satu-satu bahagian di badan, tempang, mempunyai demam yang berpanjangan ataupun sakit yang berpanjangan tanpa alasan yang munasabah, kerap mengalami sakit kepala dan muntah-muntah, ataupun perubahan dalam penglihatan. Disebabkan oleh kanser itu sendiri, kanser dalam kalangan kanak-kanak itu sendiri adalah jarang berlaku dan gejala yang tidak spesifik menunjukkan kepada boleh diagnosa kanser kanak-kanak, kita tidak mempunyai program saringan yang spesifik untuk mengesan kanser kanak-kanak seperti mana kanser dalam kalangan dewasa, di mana kita mempunyai program saringan khas untuk kes kanser cervical ataupun pangkal rahim ataupun kes kanser payudara. Okay. Melainkan sekiranya kanak-kanak tersebut memang dari keturunan, dari keluarga yang mempunyai keturunan genetik yang kira berisiko tinggi untuk menyebabkan kanser kanak-kanak, memang tiada program yang khas saringan yang boleh, yang efektif. Dengan itu, saya menyeru kepada para ibu bapa dan penjaga kanak-kanak untuk lebih peka kepada gejala-gejala yang mungkin menunjuk kepada kanser dalam kanak-kanak dan segera membawa kanak-kanak ke klinik kesihatan berdekatan untuk siasatan lanjut. Saya juga menyeru kepada kaki tangan kesihatan yang terlibat dalam pemeriksaan atau penjagaan kesihatan kanak-kanak juga untuk lebih peka dan lebih berwaspada berkenaan dengan gejala kanser dalam kalangan kanak-kanak dan merujuk segera kanak-kanak yang disyaki untuk mendapat rawatan dengan segera. Dengan ini, saya sudahi sembang sihat kita pada kali ini. Namun ingin saya meninggalkan pesanan akhir bahawa kanser yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak sebenarnya boleh mempunyai kelangsungan hidup yang sangat baik sekiranya mereka dikesan di peringkat awal dan mendapat rawatan yang sewajarnya. Sebelum saya akhiri sesi kita pada kali ini, saya sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang ingin diutarakan, boleh diutarakan sekarang ataupun dengan menulis di bahagian ruangan komen di FB kami. Okey, saya ada menerima satu soalan daripada penonton yang bertanyakan berkenaan dengan apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kelangsungan hidup yang baik dalam kalangan kanak-kanak yang mengidap kanser. Okey, selain daripada dua faktor yang saya sebut tadi, iaitu kanser perlu dikesan di peringkat awal dan juga mempunyai ataupun mendapat rawatan yang sewajarnya, jenis kanser ataupun peringkat umur di mana ia mula-mula berlaku
um, rawatan yang rejim rawatan yang lengkap. Ini adalah antara faktor-faktor yang penting untuk memastikan bahawa kanak-kanak yang mengidap kanser akan mempunyai kelangsungan hidup yang sangat baik. Sekiranya tiada soalan lagi, saya akan sudahi sesi sembang sihat kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan let's do our part. Thank you. Terima kasih.